ini merupakan satu perkembangan terkini, perkembangan terbaru yang kita orang kata baru dapat kemas kini susulan daripada kenyataan oleh Tan Sri Nur Omar yang mengatakan bahawa proses untuk pergantungan beliau itu tidak mengikuti lembaga disiplin. Sebenarnya kalau berdasarkan kenyataan oleh Datuk Megat Zulkarnain pula bahawa proses pergantungan Tan Sri Nur Omar itu dibuat secara tertib melalui due proses dan sebagainya. Dan Tan Sri Nur Omar juga mencabar mesyuarat supaya beliau dipecat terus daripada parti. Dan saya percaya pada malam ini masih lagi, saya percaya malam ini akan menjadi satu malam yang panjang. Kita masih lagi bersama dengan saudara Mujibu yang kini berada di talian bersama kita menerusi Google Meet. Saudara, kalau kita lihat ya, dalam kes-kes pemecatan dan juga penggantungan mana-mana ahli UMNO, ini bukan satu-satunya kes pertama yang melibatkan penggantungan ahli-ahli UMNO ataupun pemimpin UMNO. Kita juga ada ramai lagi sebelum-sebelum ini ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO yang digantung, antaranya Tan Sri Samad pada satu ketika dulu. Kalau kita lihat ya beberapa kes yang sebelum ini, perbezaannya digantung melibatkan antaranya contohnya diakibatkan oleh tuduhan seperti politik wang umpamanya. Tapi tuduhan-tuduhan yang terbaru seperti sabotaj parti seperti ini kita juga sebenarnya dapat kita pernah ada kes-kes yang seperti ini. Ya. Jadi adakah Tan Sri Nur Omar apabila digantung ketika ini akan boleh buat kemunculan semula selepas 6 tahun, ataupun beliau betul-betul akan, orang kata seperti yang beliau katakan tadi, umur 70-an sudah tidak mahu lagi atau tidak mampu lagi memberi sumbangan kepada parti. Ya, kalau melihat kepada hukuman gantung 6 tahun itu ya, dengan umur dan juga masa yang ada dalam tempoh 6 tahun itu akan muncul satu lagi pilihan raya, dan kalau selepas penggantungan tempohnya tamat itu nak menunggu satu lagi pilihan raya ke-17 pula tu, saya rasa ini barangkali penamatan karier secara tidak terhormat lah, maksudnya satu penamatan karier lah buat Tan Sri Nur Omar. Ya, mungkin dalam satu aspek yang boleh ditengok daripada perkara ini adalah bagaimana sebenarnya UMNO harus menguruskan krisis ini dalam konteks pemecatan ataupun penggantungan tokoh-tokoh kanan ataupun tokoh-tokoh figura yang utama di dalam UMNO itu selepasnya. Walaupun dari satu sisi kita mungkin melihat apakah UMNO ini dengan perkara begini mampu untuk memberi ruang dan peluang kepada muka baru yang lebih energetik, yang lebih idenya lebih banyak untuk menggantikan tempat-tempat ini, ataupun ini mungkin membawa kepada satu lagi permasalahan besar kerana memandangkan UMNO Selangor akan berhadapan dengan pilihan raya negeri dalam tempoh 5 atau ke 6 bulan daripada sekarang, yang mana mereka tidak memerlukan sebarang permasalahan dalaman parti bagi berhadapan dengan itu. Jadi dalam ketika ini saya rasa permasalahan parti itu mungkin kalau dia menjadi besar ini akan mendatangkan satu perkara yang tidak baik untuk UMNO berhadapan dengan pilihan raya, memandangkan UMNO Selangor ini juga adalah satu keperluan UMNO Selangor itu untuk berhadapan dengan pilihan raya dalam konteks kuasa politik yang semakin sempit, pengaruh politik yang semakin tercabar, dan peralihan undi Melayu kepada parti lawan itu semakin beruncing. Jadi saya rasa ini mungkin perkara yang perlu dielakkan oleh UMNO, tapi pada hari ini kita lihatlah bagaimana pemecatan ataupun penggantungan pada malam ini akan dibawa dalam konteks UMNO Selangor itu, dan sudah tentu kita akan juga melihat apakah timbul perang proksi yang akan barangkali meningkat dalam pemilihan jawatan-jawatan lain dalam parti, memandangkan
itu juga barangkali ruang dan peluang pada mereka yang tersingkir untuk menguasai jawatan naib-naib presiden dan juga ahli majlis tertinggi bagi mengimbangi pengaruh presiden di dalam kepimpinan tertinggi parti. Dan saya juga dimaklumkan kemungkinan akan ada sidang media pada malam ini di Menara Dato' On. Tapi sebelum kita sampai ke sidang media berkenaan, kita juga bersama dengan di talian merupakan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang turut bersama kita di talian menerusi talian telefon kalau tak salah saya. Kita terus bersama dengan Profesor di Pulau Pinang. Prof, kalau apa maknanya UMNO Selangor tanpa adanya sosok yang bernama Tan Sri Nur Omar? Ya, bagi saya melihat begini ya, dalam pergerakan parti, sepastilah parti itu harus dianggap lebih penting daripada personality. Dalam konteks ini, sejauh manakah Selangor mampu untuk bergerak sebagai sebuah parti yang berjaya merapatkan saf dan juga barisannya untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri dan juga barangkali kemelut yang boleh berpanjangan dalam parti. Yang penting di sini adalah bagaimana UMNO mampu untuk memastikan krisis yang berlaku ini mampu diatasi segera, ya, tidak mengganggu gugat apa yang perlu lakukan khususnya di Selangor, dan apakah akan ada figura ataupun sosok lain yang cuba tampil untuk mengimbangi kedudukan ataupun sokongan serta peranan yang pernah dimainkan oleh Tan Sri Nur Omar. Yang penting di sini adalah mampukah UMNO untuk mengatasi sabotaj dan juga pertelingkahan dalaman caketing yang masih lagi berterusan, dan mengurus persepsi itu penting sebelum pilihan raya hampir agar sokongan itu tidak terus merundung. Dan kita berada dalam dinamik politik dan juga dinamik pilihan raya yang baru, di mana pada pilihan raya negeri nanti kita boleh menjangkakan bahawa UMNO dan juga Barisan Nasional dalam hal ini dan juga Pakatan Harapan mungkin akan melakukan kerjasama dari segi pilihan raya. Sedangkan memang sudah ada kerjasama dari sudut penubuhan kerajaan perpaduan. Kalau kita lihat ya, adakah ketika ini kita sudah mampu membaca apa yang akan terjadi pada PRN terutama sekali di negeri Selangor nanti, Profesor? Ya, saya rasakan yang pertama apabila sudah wujud kerajaan yang berbentuk penggabungan di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, yang penting adalah sejauh mana mampu untuk menampakkan kerjasama kolaborasi yang berhemah dan juga matang, serta bersedia untuk bergerak bersama termasuk menangani isu persepsi ke atas apa yang sedang berlaku dalam parti. Sudah pasti itu juga perlu dipikul bersama oleh Pakatan Harapan jika ini akan berpanjangan ketika pilihan raya negeri nanti. Yang keduanya adalah agihan kursi. Itu akan mampu untuk membolehkan meredakan kegelisahan ataupun keresahan jika berjaya dilakukan secara bijak dan juga secara rasional dan praktikal. Dan yang ketiga adalah bagaimana di peringkat bawahan pertengahan mampu untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan ke atas apa saja keputusan yang berlaku di peringkat atasan, kerana hari ini komunikasi itu penting. Sejauh manakah komunikasi itu sampai kepada pelbagai lapisan, menampakkan usaha untuk memantapkan parti dan bukan sebaliknya. Kita tahu di dalam parti UMNO, walaknya adalah kepada institusi kepresidenan. Itu tidak boleh kita tolak, itu sudah berlaku selama ini. Dan UMNO juga pernah melalui pelbagai fasa krisis dan juga pemecatan, pembuangan dan juga penggantungan ahli. Ini bukan satu yang baru. Cumanya keadaan ini berlaku ketika UMNO sedang cuba untuk memulihkan semula imej penjenamaan dan juga pemasaran parti. Jadi mampukah ia lakukan, khususnya di Selangor, banyak bergantung kepada bagaimana menampakkan kerjasama yang mahu dilakukan itu memberikan kelebihan kepada parti dan bukan di sebaliknya. Apatah lagi dalam kedudukan sekarang parti harus merapatkan barisan, menampakkan tidak berlaku undi protes, tidak berlaku kepincangan yang boleh menampakkan kemalapan di dalam apa yang cuba dilakukan oleh parti. Okey. Adakah juga kita dapat membaca sekiranya
individu-individu yang bakal dipecat pada malam ini dan juga individu-individu yang digantung tetapi bertindak untuk keluar daripada parti. Kemudiannya, adakah kita boleh menjangkakan akan ada senario di mana individu-individu ini berpakat untuk menubuhkan gagasan politik yang baru ataupun wadah politik yang baru, dan sekiranya ia akan adakah peluang untuk mereka pada PRN nanti? Ya, ia banyak bergantung kepada siapakah di samping Tan Sri Nur Umar yang akan mengalami kedudukan yang sama. Dan sudah pasti setiap pemimpin ada penyokongnya. Dan ada mereka yang barangkali secara emosional merasakan bahawa apa saja keputusan yang dibuat hari ini sukar diterima jika sekiranya sumbangan dan juga peranan yang pernah dimainkan oleh individu seperti ini dihargai. Tetapi kita tidak boleh menolak, tidak mustahil akan wujud wadah baru, akan wujud pembentukan kerjasama baru dalam konteks sama ada parti baru ataupun berada dalam parti yang lain. Kita dah melihat itu berlaku ketika sebelum pilihan raya itu, apa yang berlaku kepada Sri Syahidan sendiri dan juga Ismail bin Talib daripada Maran, bagaimana pemecatan disebabkan mereka bersama dengan parti yang lain. Sebelum itu juga kita telah melihat yang paling besar adalah pemecatan Datuk Seri Anwar sendiri dalam parti. Bagaimana itu juga telah memberikan impak yang besar dengan penubuhan parti seperti PKR. Dan ini bukan saja berlaku kepada UMNO. Ia pernah berlaku kepada PAS, bagaimana wujudnya amanah misalnya. Bagaimana parti-parti sepilihan ini mampu untuk menggerakkan mobilisasi ataupun memobilisasi sokongan berdasarkan kepada personaliti yang mampu untuk bersama. Pada tahun 2017 kita melihat apa yang berlaku kepada pengguguran dan juga pemecatan ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Mukris Mahathir, Datuk Sri Syafiq Abdal dan juga tindakan Tun Dr. Mahathir sendiri. Bagaimana kesemua itu telah membawa kepada kelahiran Parti Bersatu dan akhirnya ia juga menampakkan impak kepada keputusan yang kita lihat pada tahun 2018. Jadi kesemua ini harus dijadikan sebagai rujukan dan juga nota kaki kepada UMNO sendiri bagaimana mahu memulihkan imej dan juga memastikan bahawa keputusan yang dibuat itu dianggap tepat, yang mampu untuk mendampingi ahli yang ada dan juga memastikan itu tidak berleretan ke atas uji protes sehingga membolehkan sesiapa yang disingkir itu meraih simpati dan juga meraih sokongan disebabkan oleh mereka sendiri merupakan sosok yang dianggap berkaliber, berreputasi dan juga berkredibiliti. Okey, dan visual yang sebentar tadi kami tunjukkan tadi dan kita boleh naikkan semula visual ini adalah visual dari Menara Dato' On. Kita jangkakan akan ada sidang media yang akan diberikan pada malam ini, tetapi sejauh manakah sidang media itu boleh menjawab soalan-soalan kita itu belum pasti. Soalan-soalan yang masih kita perlu tanyakan dan masih bertanda soal ialah siapakah individu yang dipecat. Katanya ada beberapa lagi individu yang dipecat, jadi siapakah identiti mereka? Adakah individu-individu yang dipecat itu merupakan individu yang kita kenali? Apakah pangkat mereka dan sebagainya? Itu satu. Kedua, kita juga nak tahu mengenai status sebenar Tan Sri Nur Omar. Kerana apa? Kerana sebentar tadi Datuk Megat Zulkarnain Omardin yang merupakan ahli MKT UMNO berada di dalam mesyuarat berkenaan menyatakan bahawa permohonan permohonan Tan Sri Nur Omar untuk dipecat sudah pun diterima oleh mesyuarat. Jadi buat ketika ini kita di Sarawani di Bilik Berita masih lagi agak keliru mengenai status sebenar Tan Sri Nur Omar, sama ada beliau digantung selama 6 tahun atau permohonannya untuk dipecat diterima oleh mesyuarat yang berlangsung pada malam tadi. Dan kita akan mainkan semula kenyataan yang dinyatakan oleh Datuk Megat yang dirakamkan oleh rakan tugas sebentar tadi. Itu kita akan mainkan apabila ia siap kelak. Tapi sebelum itu saya nak kembali bersama dengan saudara Mujibu yang masih bersama kita menerusi Google Meet. Saudara, apakah orang kata yang paling dikhawatiri oleh saudara apabila melihat visual yang kami bawakan dari Menara Dato' On ni? Paling mengkhawatirkan adalah reaksi balas daripada mereka yang disingkirkan.
seperti mana yang dikatakan oleh Prof. Ziva semata tadi, apakah akan ada pembentukan parti politik baru ataupun mereka itu akan bersama dengan parti lawan dalam konteks pilihan raya negeri yang bakal berlangsung dan juga untuk kesinambungan ataupun perjalanan karier politik masing-masing yang pada ketika ini saya rasa penggantungan kalau 6 tahun ataupun lebih parah membawa kepada pemecatan itu adalah satu perkara yang barangkali antara yang boleh trigger kepada mereka-mereka yang sudah lama dan ada pengaruh besar dalam UMNO ini untuk beralih arah memandangkan kalau menyerah begitu saja dalam konteks ini barangkali akan hanya memberi kemenangan mutlak kepada pasukan presiden dalam konteks penguasaan beliau di dalam UMNO ini. Jadi dalam keadaan semasa yang kita perhatikan adalah pengaruh-pengaruh mereka ini juga masih lagi bertapak dan kukuh di dalam UMNO itu. Sementara pula UMNO barangkali akan berhadapan dengan pilihan negeri yang mungkin sekali lagi keputusannya akan menentukan nasib dan masa depan bukan saja parti UMNO tetapi juga presiden dan seluruh saf kepimpinan UMNO itu. Dan sudah tentulah kalau UMNO gagal untuk mendapat sebarang kemenangan ataupun sekurang-kurangnya memberi saingan yang sengitlah kepada parti dalam keadaan pada ketika ini mereka sudah bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan terpaksa hilang pengaruh dan undi orang Melayu di kawasan-kawasan Melayu yang dikenal pasti sebagai antara deposit tetap parti UMNO Barisan Nasional di kawasan-kawasan ataupun di negeri-negeri Melayu. Jadi ini berkali dengan perkembangan ini saya rasa UMNO harus melihat ini daripada kerangka yang lebih luas lah. Bagaimana dengan pembersihan besar-besaran ini mengeluarkan mereka-mereka yang dianggap sudah begitu lama bersama UMNO, mampukah juga UMNO itu melihat dari sisi positif untuk menggunakan ruang dan peluang ini untuk mengangkat mereka yang baru, memandangkan ini barangkali satu vacuum yang begitu besar untuk diisi oleh pemimpin baru, memandangkan mereka terpaksa untuk bekerja lebih kuat untuk mengembalikan keyakinan UMNO setelah pada ketika ini berada tahap keyakinan dan juga tahap kepercayaan umum dan juga ahli UMNO itu sendiri kepada kepimpinan itu mungkin berada pada tahap yang begitu rendah. Jadi bagaimana perkembangannya itu mungkin kita harus lihat kepada sejauh mana senarai nama itu nanti didedahkan kerana kita benar-benar mahu melihat siapa di antara tokoh-tokoh itu dan apa tindakan yang diambil pada mereka kerana ketika ini hanya bekas pengerusi perhubungan UMNO Barisan Nasional Selangor saja yang telah pun secara rasmi digantung. Walaupun kita telah mendapat pengesahan daripada pengerusi UMNO Selangor mengatakan beliau sendiri telah meminta supaya dipecat dan keputusan permintaan itu telah pun dipersetujui oleh seluruh anti MKT, walaupun di sebaliknya juga kita melihat bagaimana UMNO dengan sendiri telah menjelaskan masih ada ruang kepada Tan Sri Noh untuk merayu dan juga berhadapan dengan badan disiplin untuk menjelaskan perkara beliau. Tapi saya yakin dan percaya ini tidak akan berlaku memandangkan tempoh pergantungan itu sendiri sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan bahawa karier politik beliau di dalam UMNO itu sudah tamat, memandangkan penggantungan itu barangkali hanya baik sedikit daripada pemecatan, dan ketika beliau mendesak untuk dipecat itu saya rasa kata orang putih, the bridge is already burned di dalam konteks UMNO dan Tan Sri Noh dalam karier politiknya. Kita cuba nak visualize sebenarnya apa yang terjadi dalam mesyuarat MKT tadi dan itulah orang kata usaha yang dilakukan oleh rakan setugas kita Raja Hisham apabila menanyakan soalan kepada Datuk Megat Zulkarnain Omaddin yang berada dalam mesyuarat itu, dan ini merupakan orang kata kenyataan Datuk Megat Zulkarnain Omaddin yang menceritakan semula apa sebenarnya yang terjadi dalam mesyuarat MKT seperti tadi. Kita dengarkan. Mesyuarat telah bersetuju dengan permintaan dia. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak betulkan di sini selaku pengurusi Badan Perhubungan Negeri bersama saya Datuk Wira Johan selaku Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan, ialah keputusan untuk menggantung beliau peringkat awal ini bukan berdasarkan kerana beliau tidak bersetuju dengan usul
yang telah dibawa dalam Perhimpunan Agung yang lepas. Tetapi ada 16 pertuduhan yang telah dibuat kepada beliau yang telah mensabotaj parti dalam pilihan raya umum yang ke-15. Yang mana kita tahu ada calon Datuk Habibah telah dikemukakan oleh parti sebagai calon Barisan Nasional dalam PRU yang ke-15, mewakili Barisan Nasional bagi Parlimen Tanjung Karang. Jadi semua tuduhan itu telah berbukti dan telah pun disemak dan dikaji setelah disiasat oleh lembaga disiplin. Dan perlu diingat ada seorang calon bebas yang bertanding juga dalam pilihan raya umum yang ke-15 di Parlimen Tanjung Karang adalah pegawai khas yang berbahagia Tan Sri Nur Omar sendiri. Jadi tak benar kalau sekiranya keputusan menggantung beliau yang telah dibuat oleh lembaga disiplin itu adalah berdasarkan kerana tidak bangun kerana menyokong usul yang telah dibuat. Dan kita masih lagi menantikan kenyataan media, sidang media yang akan dilakukan pada malam ini juga. Rakan tugas kita, Raja Hisham dan juga kameraman sudah pun bersedia di Menara Dato' On untuk menayangkan sidang media berkenaan sebaik saja ia bermula. Dan buat masa ini kita masih lagi ada beberapa, orang kata ada pelbagai persoalan yang perlu dijawab. Antaranya siapakah individu-individu yang dipecat pada malam ini, siapa juga individu-individu lain yang digantung pada malam ini selain daripada Tan Sri Nur Omar. Kita juga nakkan tahukan penjelasan yang tuntas mengenai status Tan Sri Nur Omar. Adakah beliau adakah beliau digantung 6 tahun ataupun beliau dipecat kerana berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh Datuk Megat Omaruddin sebentar tadi bahawa mesyuarat MKT pada malam tadi sudah pun bersetuju untuk menerima permohonan Tan Sri Nur Omar supaya beliau dipecat. Jadi agak complicated, agak rumit keadaan ataupun situasinya pada malam ini di Menara Dato' On. Kita harap bahawa sidang media yang akan berlangsung pada sebentar lagi pada malam ini juga dapat meleraikan sedikit sebanyak kesulitan dan kerumitan yang kita alami ketika ini supaya kita boleh orang kata dapat menjangkakan atau membuat jangkaan apakah yang sebenar-benarnya yang berlaku di dalam parti UMNO ketika ini. Ketika ini juga kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian dari Pulau Pinang. Masih lagi bersama kita menerusi talian telefon. Prof. Siva, kita masih lagi tidak tahu banyak perkara yang diumumkan ataupun yang ditetapkan dalam mesyuarat tadi. Tapi apa-apa sekalipun, apa yang bagi Prof. Siva paling dikhawatiri oleh Prof. Siva? Bagi saya melihat bahawa beberapa rentetan peristiwa yang telah dilalui oleh UMNO sudah pasti perlu jadikan sebagai iktibar dan juga iltizam. Dan bagaimanakah dalam konteks sekarang ini UMNO mahu cuba sedaya upaya mengembalikan usaha ke arah mendapatkan sokongan yang terhakis di dalam pilihan raya lepas. Dan itu akan menjadi satu beban yang cukup besar yang perlu digalas oleh kepimpinan yang ada jika pembersihan ini dilakukan atas usaha untuk menampakkan keputusan yang ke arah pergerakan memulihkan imej UMNO itu harus disampaikan, disalurkan kepada peringkat bawahan. Yang dikhawatiri adalah gerakan di peringkat bawahan. Sejauh manakah bersedia untuk menerima apa saja keputusan yang dibuat oleh kepimpinan atasan, dan bagaimanakah pelantar ataupun platform yang akan diguna pakai oleh kepimpinan untuk menyampaikan hasrat sebenar pengisian dan juga perkara yang berlaku ke atas keputusan yang dibuat itu sebenarnya adalah untuk kebaikan parti dan bukan sebaliknya. Dan bagaimanakah langkah akan diambil untuk memastikan jurang kepimpinan intergenerasi itu dapat diatasi segera supaya ada pengkaderan baru dilakukan, ada kepimpinan muda yang dilakukan bersesuaian dengan persekitaran yang sudah berubah sekurang-kurangnya untuk mengimbangi imej ataupun persepsi yang bakal dihadapi oleh UMNO. Sudah pasti di sini juga ia
membawa persoalan tentang legitimasi moral, legitimasi kepimpinan, keabsahan itu bagaimanakah akan dijadikan sebagai asas untuk mengukur jurang yang sedang berlaku di dalam parti, dan apakah bentuk pendekatan, apakah bentuk strategi intervensi yang bakal diambil untuk membolehkan parti tidak berada di persimpangan yang pernah parti lalui beberapa fasa yang telah kita lihat sebelum ini. Ia pernah berlaku pada tahun 1970-an, ia pernah berlaku pada tahun 1980-an, ia pernah berlaku pada tahun 1990-an, ia pernah berlaku di lewat tahun 2000, dan kini UMNO berhadapan sekali lagi dengan kedudukan seperti itu. Sudah pastilah strategi dan intervensi yang mahu diambil itu memberikan paparan usaha untuk memulihkan imejnya. Adakah Profesor turut boleh menjangkakan bahawa akan berlakunya split up yang lebih mendalam dalam UMNO, ataupun apa sahaja kerumitan yang perpaduan dalam parti ini dapat dipulihkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi secara as soon as possible, secara dalam tempoh yang terdekat ni? Ia perlu dilakukan segera supaya ia tidak berpanjangan, dan jika berpanjangan itu akan melahirkan kekecewaan dan juga kesukaran untuk memulihkan keyakinan kepercayaan. Apa yang perlu dilakukan adalah, saya percaya, membaik pulih komunikasi, cuba memberikan keyakinan supaya maklumat yang betul disalurkan, khususnya di media sosial yang sudah menjadi pelantar utama untuk berkomunikasi hari ini, dan bagaimana komunikasi itu akan membolehkan ahli dan juga yang memerhati di luar itu yakin itu adalah keputusan yang tepat dan perlu dilakukan oleh parti. Prof, dalam konteks sekarang ini saya percaya itulah yang penting. Prof, dan keputusan ini juga diambil pada ketika UMNO sedang nak siap-siap untuk buat pemilihan dari peringkat bawah sampai ke peringkat atas. Ya, dua pangkat tertinggi itu tidak dipertandingkan, tapi kita juga orang kata masih lagi ahli-ahli UMNO, pemimpin UMNO dari segenap orang kata peringkat sedang buat percaturan jawatan mana nak bertanding dan sebagainya. Adakah pengumuman pada malam ini dibuat secara strategik kerana itu, ataupun macam mana Prof melihat? Saya rasakan keputusan itu perlu dilakukan kerana saya percaya ia sudah pun dihalusi, diteliti sejak pilihan raya, dan bagaimana ada kempen ketika pilihan raya juga mengaibkan parti dan juga kepimpinan, dan juga bagaimana ia barangkali dilihat cuba untuk memburukkan lagi suasana. Dan yang kedua, saya juga setuju barangkali ini juga langkah yang perlu diambil untuk mengelak daripada berlaku persaingan dan juga pertembungan ke atas jawatan-jawatan penting lain yang strategik untuk membolehkan pasukan ini adalah pasukan presiden dan juga pasukan yang mampu untuk memperbaiki apa yang perlu dan juga mencari ruang baru untuk membina imej dan juga sokongan ke atas parti. Itu tidak dapat kita nafikan. Tetapi apakah langkah itu akan diterima secara keseluruhan? Apakah langkah ini sebenarnya adalah langkah yang bukan sebenarnya menyoal keputusan ke atas tidak mahu ada tandingan ke atas jawatan nombor 1 atau 2, tetapi sebenarnya adalah berpaksikan kepada isu-isu lain yang dilalui oleh parti ketika pilihan raya dan juga menyebabkan keputusan itu merosot sehingga kepada 26 sahaja dimenangi oleh UMNO. Saya rasakan bahawa sebenarnya apa yang berlaku hari ini adalah sesuatu yang UMNO rasakan perlu dibuat, tetapi waktu yang sama polemik ataupun dilema yang dihadapi adalah individu yang mahu dikenakan keputusan drastik ataupun yang penting ini mempunyai pengikut yang boleh turut mempengaruhi kedudukan UMNO. Adakah Prof percaya itu akan berlaku? Ya, saya rasakan dalam setiap fasa kalau kita teliti sebelum ini UMNO sudah lalui itu, dan barangkali UMNO akan lalui itu sekali lagi. Dan sudah pasti jika sejarah dan juga legasi UMNO diteliti oleh mereka yang berada dalam kepimpinan, saya percaya mereka juga akan mencari formula terbaik untuk memberikan tawaran kepada kedudukan yang perlu dihadapi. Ini merupakan cabaran besar. Suasana dulu berbeza, suasana hari ini sudah berbeza. Jika strategi dan intervensi yang konvensional masih digunakan, sudah pastilah ia tidak relevan.
dan saya percaya di sinilah ia akan menguji kematangan, ia akan menguji sejauh mana beberapa pendekatan lain diguna pakai untuk menarik semula sokongan khususnya dalam kalangan generasi muda ini. Kerana mereka yang lama saya percaya sebagainya masih cukup. Ia mencari ruang yang baru. Okey. Profesor, saya minta Profesor terus berada di talian kerana malam ini saya yakin akan menjadi malam yang panjang dan Profesor akan terus menemani kita secara menerusi telefon secara langsung dari Pulau Pinang. Dan kalau kita boleh naikkan visual langsung dari Menara Dato' On WTC di mana dijangkakan akan diadakan sidang media pada malam ini juga sebentar sahaja lagi, dan diharapkan sidang media ini dapat akan memberi penjelasan lanjut mengenai persoalan-persoalan yang masih lagi timbul. Antara persoalan-persoalan yang memerlukan jawapan yang tuntas ialah pertama sekali mengenai individu-individu yang dikatakan sudah pun dipecat. Siapakah individu berkenaan, dan kita juga nak tahu mengenai status sebenar Tan Sri Noor Omar, sama ada beliau digantung 6 tahun ataupun beliau juga sudah pun dipecat. Ini merupakan dua persoalan tunggak yang harus yang kita mahu dengar jawapannya, yang kita mahu detailnya pada malam ini, dan saya harap ia akan dapat dimaklumkan dalam sidang media yang akan diadakan pada sebentar sahaja lagi. Kita masih lagi bersama dengan Saudara Mujibu. Saudara Mujibu menyertai kita secara langsung menerusi interview secara video. Video conference, video call, panggilan video. Saudara Mujibu, keputusan ini dibuat pada ketika ada dua tarikh besar ataupun event besar. Pertama sekali ialah pemilihan UMNO yang akan berlangsung tidak lama lagi, lebih kurang dalam 4 bulan dari sekarang. Kita juga ada pilihan raya di peringkat negeri-negeri. Ada beberapa negeri akan melakukan pilihan raya. Dan persoalannya ketika ini ialah sekiranya drama yang berlaku pada malam ini dapat mencetuskan lebih banyak ataupun sekiranya drama yang berlaku pada malam ini akan menyebabkan imej UMNO dan kredibiliti UMNO terus terjejas, adakah parti ini mempunyai masa untuk memulihkannya? Sekiranya ia mempunyai masa, bagaimanakah proses-proses untuk memulihkan UMNO ini? Kerana kalau kita lihat pada pilihan raya umum yang lalu, UMNO kalah di kebanyakan kerusi, hanya dapat kurang 30 kerusi sahaja. Ini merupakan jumlah kerusi paling sedikit yang dipunyai oleh UMNO dalam mana-mana pilihan raya umum peringkat parlimen. Adakah UMNO punya masa dengan apa yang berlaku sekarang ini? Saudara Mujibu. Ya, mungkin tempoh 5 bulan itu nampak seperti terlalu singkat untuk melakukan segala macam langkah dan juga tindakan bagi memulihkan UMNO, baik daripada konteks kepartian dan juga sudah tentulah meyakinkan akar umbi. Tetapi saya rasa dalam tempoh 5 bulan, kalau UMNO mampu untuk melakukan satu perkara, iaitu pemilihan jawatan-jawatan lain di dalam parti, walaupun kita sudah boleh menerima hakikat bahawa pada ketika ini dua jawatan utama itu sudah tidak lagi boleh dipertandingkan dan kedudukan presiden dan timbalan presiden sudah pun selamat untuk penggal berikutnya, tetapi jawatan-jawatan lain terutamanya naib presiden dan juga majlis tinggi, barangkali kalau UMNO boleh menggunakan pemilihan itu dan barangkali UMNO mampu untuk mengemukakan barisan-barisan kepimpinan yang baru, terutamanya dalam mencari mereka-mereka yang kurang bebanan kredibilitinya, barangkali ada track record dan hikmat yang baik di peringkat bahagian, ataupun juga barangkali mereka ini adalah tokoh-tokoh muda yang baru, bukan saja disenangi di dalam parti tapi juga mempunyai impak dan juga aura yang boleh diterima baik oleh mereka-mereka yang bukan ahli UMNO, terutamanya kita bercakap tentang pengundi dan juga mereka yang memerhatikan UMNO. Jadi mungkin ini barangkali boleh digunakan UMNO menuju tempoh lebih kurang dalam 5 bulan pilihan raya negeri yang bakal berlaku di 6 negeri itu. Memandangkan saya rasa kalau
kaedah lain untuk membersihkan UMNO ini, terutamanya apabila ramai yang menjangkakan bahawa PAU baru-baru ini akan membawa usul ada pertandingan, dan pertandingan itu barangkali akan sedikit sebanyak membuka persepsi yang positif kepada UMNO bahawa UMNO benar-benar reform. Ya, pada satu ketika yang ramai menjangkakan barangkali akan ada pertandingan. Ya, dan memandangkan kalau ada pertandingan pun ramai penganalisis yang melihat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai presiden mempunyai pelbagai kelebihan kerana pada satu ketika pertandingan dalam UMNO itu hanya dilihat dari perspektif untuk menjernihkan persepsi terhadap UMNO ini, dan dalam masa yang sama juga trajektori pemilihan UMNO itu harus ditembak di luar daripada kerangka ahli UMNO, tetapi malangnya itu tidak berlaku. Dan of course apa yang diambil oleh UMNO pada ketika ini seolah-olah seperti gear undur lah, ya, dia reverse gear tu, yang sepatutnya UMNO harus bergerak gear itu ke depan, kerana pada ketika ini UMNO berada dalam keadaan yang paling lemah, hanya menguasai 26 kerusi berbanding 70 sebelumnya, ya, 30 saja yang dimenangi oleh Parti Barisan Nasional, 4 sumbangan daripada komponen, dan ketika mana protes parti itu juga menyumbang kepada kekalahan itu. Jadi saya rasa UMNO perlu mencari remedi pantas bagi membolehkan apa yang berlaku pada ketika ini boleh diselesaikan dengan cepat. Dan sudah tentu satu peluang yang UMNO ada untuk membersihkan ini adalah pemilihan jawatan-jawatan lain itu perlu memberi satu isyarat signal bahawa UMNO juga sebenarnya melakukan pembersihan ini bukan saja untuk mengeluarkan mereka-mereka yang dianggap sebagai liability kepada parti, tapi juga berusaha untuk menaikkan mereka yang boleh dianggap sebagai aset kepada parti. Ya, tapi remedi pantas yang disifatkan oleh yang mahu dilihat oleh Saudara Mujibu, antaranya seperti yang Saudara Mujibu katakan tadi bahawa ahli UMNO pilihlah individu yang mana mampu untuk mencakupi aspirasi UMNO pada ketika ini. Tetapi kita juga ada bercakap ya pada beberapa minggu lalu mengenai demokrasi di dalam UMNO itu sendiri. Kalau kita lihat realiti semasa, pendemokrasian dalam UMNO dan juga kita lihat ya barisan kepimpinan yang ada dalam UMNO, dan kita juga mahu lihat outcome-nya nanti keputusan pilihan raya. Adakah seperti yang Prof Saudara Mujibu katakan remedi pantas itu mampu diwujudkan dengan ingredient yang sebegini adanya? Ya, ini tergantung kepada UMNO itu sendiri, kerana hanya UMNO lah juga yang tahu apa sepatutnya dilakukan, kerana manuver yang berlaku dalam UMNO ini hanya difahami oleh orang UMNO, kerana apa juga perbincangan yang di belakang tabir itu hanya mereka yang di dalam UMNO sahaja tahu, walaupun kita yang memerhati di luar UMNO ini telah mengetahui ini seolah-olah apa yang pepatah Inggeris katakan writings on the wall itu sudah jelas, ya. Bagaimana kita melihat kalau kita boleh undur kembali ketika pilihan raya umum ke-15 yang lalu, kita mengambil Sungai Buloh sebagai satu contoh, bagaimana kita lihat YB Khairi pada ketika itu sepanjang berkempen lebih banyak menyerang presiden berbanding dengan berkempen untuk menarik undi dalam konteks sepatutnya, dan naratif-naratif pada ketika itu untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia seolah-olah ditujukan kepada kepimpinan Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi. Maka kita melihat dalam konteks ini apa yang dicuba dibawa oleh Khairi itu barangkali diprojekkan bahawa keperluan kepada UMNO ini setelah apa yang berlaku dalam konteks penamaan calon parti UMNO itu memberitahu bahawa UMNO dalam proses transform besar-besaran dengan melihat bahawa keperluan untuk UMNO ini untuk menukar saf kepimpinan kepada mereka yang lebih baru, yang lebih bertenaga, yang lebih sedikit liability-nya, dan yang paling penting juga mengemukakan idea-idea baru dalam konteks pada ketika ini UMNO masih lagi terkial-kial dan terperangkap dalam kerangka
konservatisme parti di mana kepimpinan itu agak sukar untuk berlaku perubahan yang drastik, walaupun dari satu ketika argumen bahawa UMNO lah sebenarnya parti yang paling banyak melakukan perubahan kepimpinan di peringkat atasan, tapi sebagai sebuah parti yang dominan dan menjadi kerajaan sejak begitu lama, sudah tentu konteks ini barangkali dalam konteks untuk mempertahankan apa yang diamalkan dalam budaya politik UMNO itu berbanding melihat ini secara perbandingan relatif kepada parti-parti yang lain. Justru itu dalam konteks begini yang paling penting adalah bagaimana UMNO di sebalik apa yang kita katakan sebagai maneuver yang telah berlaku pada ketika ini tentang damage control sebenarnya, ya, bagaimana UMNO mengambil apa juga ruang dan peluang dalam tempoh yang singkat ini dalam konteks mereka tidak lagi mempunyai kelebihan dalam merapati persaingan yang pada ketika dulu hanya mungkin Pakatan Harapan, tapi pada ketika ini mereka disaing hebat, malah sudah diatasi oleh Perikatan Nasional, dan pakatan politik bersama dengan Pakatan Harapan itu hanyalah marriage of convenience bagi membolehkan kerajaan dibentuk, dan kita masih lagi tidak melihat ada satu kenyataan konkret yang boleh dikatakan sebagai formal statement yang membolehkan kita faham bahawa mungkin pada PRN negeri nanti UMNO dan Pakatan Harapan akan melakukan kerjasama strategik, ataupun sekurang-kurangnya hanya sekadar satu persefahaman pilihan raya bagi membolehkan tidak ada pertembungan. Kerana jelas kalau pertembungan tiga penjuru yang berlibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, barangkali Perikatan Nasional masih lagi boleh mencuri, dan kita bercakap tentang Selangor sebagai contoh, dan juga Negeri Sembilan, di mana negeri ini di sebalik demografi pengundinya itu agak seimbang, tetapi penguasaan kerusi-kerusi Melayu itu juga barangkali boleh menukar trajektori kepimpinan negeri, ataupun sekurang-kurangnya memberi satu lagi tamparan yang dahsyat kepada UMNO dalam konteks menawan kerusi dan memikat pengundi Melayu. Okay. Jadi apa yang berlaku pada malam ini sangat memberi kesan kepada PRN, Pilihan Raya Negeri, yang bakal berlaku dalam tempoh 4-5 bulan sahaja lagi. Dan ini orang kata sangat penting kerana kita bercakap mengenai pilihan raya yang akan menentukan kerajaan-kerajaan negeri dan juga tentu sekali ia menentukan masa depan bagi negara kita secara tidak langsungnya. Dan kita masih lagi menunggu, ya saudara, sidang media yang dijadualkan pada malam ini yang diharapkan dapat memberi jawapan kepada beberapa soalan-soalan yang masih lagi belum terjawab mengenai siapakah individu lain yang dikenakan tindakan disiplin, siapakah individu lain yang sudah pun dipecat, dan siapa lagi individu yang digantung selain daripada Tan Sri Nur Omar. Kita juga nak tahu mengenai status sebenar Tan Sri Nur Omar. Adakah benar beliau sudah pun dipecat seperti mana yang diminta beliau dalam mesyuarat, ataupun beliau digantung 6 tahun seperti mana yang dimaklumkan kepada media tadi. Dan Tan Sri Nur Omar juga menyatakan bahawa keputusan yang dicapai dalam mesyuarat pada malam ini, dakwanya adalah tidak dibuat berdasarkan lembaga disiplin parti, tapi ada beberapa pemimpin UMNO yang lain yang berada dalam mesyuarat berkenaan defended the process, mempertahankan proses yang berlaku. Antaranya ialah Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, yang ada kenyataannya dirakamkan oleh wartawan kami di Menara Datuk On. Kita dengarkan apa yang disebut oleh Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kebelakangan ni parti berhadapan dengan beberapa isu disiplin. Jadi parti terpaksa membuat keputusan walaupun pahit. So itu sajalah saya nak komen. Adakah keputusan MKT ini telah membelakangkan lembaga disiplin yang sepatutnya? Ini keputusan yang diumumkan daripada saranan ataupun keputusan lembaga disiplin diumumkan oleh Presiden. Jadi disokong sebelah suara oleh majlis MKT. Ada perbincangan, tapi secara umumnya kerana ia datang daripada lembaga disiplin, maka parti. So lembaga disiplin tidak akan memanggil lagi mereka-mereka yang telah diambil tindakan. Itu saya tak tahu. Tadi Datuk Seri Nur Omar Kalau ada mereka rayu ke apa, itu saya tak tahu. Itu urusan lembaga disiplin.
kita nak kembali bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, dengan keputusan yang bakal dilakukan ini, kita tak tahu lagi apa keputusan penuh. Tapi adakah Profesor menjangkakan ia akan memberi, akan mengubah DNA UMNO itu? Ya, saya percaya inilah kepahitan yang perlu dilalui oleh UMNO. Jika sekiranya ia membabitkan beberapa personaliti, contohnya jika ia membabitkan Datuk Seri Syamuddin Hussein misalnya ataupun KJ Syarif Hamdan, jika individu-individu ini yang kita tahu lantang sebelum ini, apakah mereka akan mempunyai impak yang besar ke atas landscape politik negara sebenarnya. Apa yang berlaku dalam UMNO juga boleh memberikan impak kepada apa yang boleh berlaku dalam konteks politik nasional. Apatah lagi kita tahu mereka mempunyai perancangan, mereka mempunyai agenda dan juga kepentingan yang perlu kita terokai sepenuhnya dalam konteks arena politik. Tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap, dan politik ini merupakan seni segala kemungkinan. Dan sudah pastilah jika sekiranya individu-individu yang telah memainkan peranan yang besar dalam parti berhadapan dengan soal penyingkiran, pemecatan, penggantungan, ia boleh memberikan impak yang besar. Tetapi sejauh manakah ia mampu ditangani dengan baik, dengan segera, dengan berhemah, itulah yang akan diperhatikan selepas ini, kerana percaturan selepas ini adalah apakah tindakan yang bakal diambil oleh mereka yang berhadapan dengan kedudukan penyingkiran, penggantungan ataupun pemecatan. Apakah mereka akan menumbuhkan parti baru? Apakah mereka akan menyertai gerakan yang lain? Bagaimanakah bentuk acuan untuk berhadapan dengan UMNO? Jadi saya rasakan kesemua inilah persoalan besar yang perlu kita lihat teliti selepas ini. Dan selagi kita tidak dapat pastikan identiti individu-individu ini, selagi itulah kita tak dapat, orang kata, menjangkakan apakah the next for UMNO dan juga the next untuk kumpulan-kumpulan ini. Kita tak dapat nak menjangkakan bahawa kalaulah kita dapat tahu ya identiti individu-individu yang dikenakan tindakan, kita sudah mungkin dapat membaca percaturan yang seterusnya yang mungkin akan diambil oleh individu berkenaan. Tapi buat masa ini kita sukar untuk meneka, sukar untuk membaca apa jua percaturan, dan juga susah untuk kita bercakap lebih lanjut sekalipun mengenai apa yang berlaku pada ketika ini. Apa pun kita harap malam ini kita akan dapatkan keputusan ataupun maklumat yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh mengenai individu-individu yang dikenakan tindakan sama ada dipecat ataupun digantung. Sidang media insyaAllah akan diadakan pada malam ini. Kalau ini video ataupun ini visual secara langsung yang kami rakamkan di Menara Dato' On, di mana dijangkakan bakal berlaku sidang media pada malam ini juga. Dan kenyataan media yang akan diberikan kepada wakil-wakil media, wartawan, petugas-petugas media yang berada di Menara Dato' On ini, supaya kita dapat memberikan orang kata maklumat yang lebih lengkap kepada anda dan kita dapat membuat analisis yang lebih baik, yang lebih komprehensif, supaya kita dapat orang kata membuat jagaan dan juga pemahaman mengenai kedudukan semasa politik negara. Dr. Siva, kalau kita lihat ya, apa yang berlaku pada malam ini akan berkesan kepada PRN nanti. Secara kesan yang besar ataupun kesan yang kecil, tetap dia akan memberi kesan kepada PRN nanti. Tetapi adakah UMNO mempunyai masa untuk kembali memulihkan keadaan dan kembali berada pada kedudukan yang dipercayai rakyat? Adakah rakyat akan selesa pada PRN nanti untuk kembali mengundi UMNO dan juga Barisan Nasional? Kerana apa? Kerana kalau kita lihat pada PRU yang lalu, UMNO kalah di kebanyakan kerusi yang ditandinginya, hanya dapat kurang 30 kerusi. Adakah UMNO punya masa? Setiap detik itu penting dalam arena politik, dan sudah pastilah setiap detik itulah yang perlu digunakan pakai oleh UMNO untuk memulihkan semula sokongan yang sudah terhakis. Dan saya percaya masa yang diperlukan banyak bergantung kepada apakah bentuk strategi yang mahu digunakan pakai. Jika masa diberikan setahun, tetapi jika tidak ada sebarang tindakan atau intervensi yang dilakukan segera untuk melihat kepada punca berlakunya keterhakisan, maka sukarlah untuk dicari ramuan yang bersesuaian. Jadi dalam konteks ini
lebih daripada masa saya rasakan bahawa apakah pendekatan yang mahu digunakan pakai, apakah metodologi yang akan dilihat sesuai untuk mencari hasil yang baik dalam satu jangka masa segera. Itulah yang saya rasakan suntikan yang perlu dilakukan. Itu juga akan menjadi pemangkin kepada perubahan dalam kesinambungan kepada Parti UMNO. Jadi jika Parti UMNO itu dinamakan sebagai Parti Keramat, bagaimanakah untuk memastikan bahawa sokongan yang berada dalam sekitar 35% hari ini itu mampu diambil semula daripada Perikatan Nasional yang sudah mencapai 54%. Jadi saya lihat dalam konteks ini adalah sejauh mana mampu untuk memenangi semula sokongan orang Melayu banyak bergantung kepada soal kepada kesetiaan kepada parti. Adakah mereka yang melakukan undi protes itu dengan segera dapat diajak kembali kepada perjuangan parti? Yang kedua, golongan muda, apakah mereka memahami, menggarap dan juga melihat perjuangan ini merupakan sesuatu yang bersesuaian dengan mereka? Jadi yang penting sekarang ini saya rasakan bahawa apakah langkah drastik yang akan diambil oleh UMNO di samping mengambil apa saja tindakan ke atas beberapa pemimpin adalah langkah untuk memulihkan sokongan. Walau apa saja berlaku dalam UMNO, yang penting adalah sah ataupun barisan kepimpinan yang perlu dirapatkan. Jadi bagaimana nak rapatkan supaya jurang itu tidak melebar, tidak dibolosi oleh perkara-perkara lain, dan yang lain adalah menarik sokongan baru. Dan di sinilah menguji kekuatan UMNO ketika pemilihan, apakah acuan, identiti, pembentukan barisan kepimpinan yang memberikan suluhan atau pencerminan kepada keperluan dan juga kemahuan serta memberikan keselesaan kepada kedudukan semasa. Inilah cabaran yang saya rasakan antara yang getir perlu dilalui oleh UMNO selepas ini. Dan ketika ini kita sudah orang kata di media sosial umpamanya sudah ada nama-nama yang disebut ya Profesor, tapi kita di bilik berita Astro Awani ini masih lagi mahu menunggu keputusan dan ketetapan rasmi yang akan diumumkan dalam sidang media yang akan dilaksanakan pada malam ini. Jadi soalan seterusnya saya nak lontarkan adalah lebih berbentuk andaian ya Prof. Adakah masih wujud ruang bagi politik Malaysia untuk tampil untuk menerima wadah politik baru sekiranya wadah politik baru ini wujud? Hasil daripada splinter daripada UMNO ni. Ya, dalam konteks persekitaran hari ini, politik bersifat dinamik. Bila bersifat dinamik, sudah pastilah ini berubah-ubah. Apa yang berlaku hari ini barangkali akan berubah lagi dalam kedudukan persekitaran dalam jangka masa beberapa bulan, beberapa tahun akan datang. Dan saya percaya wadah baru akan boleh berlaku. Apatah lagi kita dah melihat kehadiran beberapa blok parti gabungan sebelum ini. Dan barangkali jika ada pergerakan baru, itu juga akan mampu untuk menarik sokongan daripada kelompok-kelompok yang mempunyai keberikatan kepada kepimpinan yang terkeluar daripada landasan arus perdana Parti UMNO ini. Jadi wadah baru ini saya lihat adalah sesuatu yang sudah menjadi yang sinonim dengan perubahan-perubahan yang berlaku dalam konteks politik tanah air. Dan inilah yang akan saya rasakan menjadi satu cetusan kepada warna-warni politik kita yang tidak pernah henti serinya disebabkan oleh tindakan, keputusan dan juga pergerakan pemimpin-pemimpin yang ada hari ini. Jadi bagi UMNO saya percaya ia sudah membuat keputusan jika sekiranya identiti yang kita kenal pasti itu benar dan sudah pastilah juga ia perlu berhadapan dengan langkah ataupun risiko untuk memastikan sokongan yang ada tidak hilang dan mencari peluang menjalin ataupun memperbarui sokongan lain agar wadah baru yang bakal lahir itu tidak menjejaskan lagi kedudukan UMNO. Dan seperti yang Prof katakan, wadah-wadah baru itu diharap tidak menjejas. UMNO mengharap kalau ada tubuhnya wadah-wadah baru, ia tidak menjejaskan UMNO. Tapi realitinya, berdasarkan kepada appetite politik semasa, adakah rakyat boleh cenderung untuk mengundi wadah baru itu jika ia wujud?
Ya, saya rasakan kita harus menerima hakikat soal kesetiaan, soal walak kepada politik kepartian sudah menurun. Sebab itu kita lihat bagaimana peningkatan berlaku kepada Perikatan Nasional di dalam pilihan raya lepas walaupun hanya wujud dalam sekitar 2 tahun berbanding dengan blok-blok parti gabungan yang lain. Menunjukkan bahawa literasi politik sudah meningkat. Ada yang memerhati walaupun senyap seolah-olah kita mengandaikan sebelum ini mereka tidak mempunyai informasi yang cukup. Walhal mereka mempunyai maklumat yang secukupnya dan membuat keputusan berdasarkan kepada perubahan-perubahan yang berlaku. Selalunya kita melihat bagaimana rakyat suka memilih yang baru jika melihat pilihan-pilihan yang diberikan itu tidak bersesuaian ataupun bertepatan dengan naluri ataupun keperluan mereka berubah. Dan di sinilah ejen sosialisasi harus memperhebatkan lagi tindakan dan juga gerakan untuk mendampingi perubahan-perubahan yang berlaku supaya mereka itu tidak tersasar ataupun terkeluar daripada perubahan-perubahan yang sedang berlaku. Jadi dalam konteks ini saya percaya Wadah Baru akan diberikan sokongan andai kata gerakan baru itu juga memenuhi aspirasi dan juga inspirasi dalam kalangan keperluan dan juga kemahuan serta apa yang dicari oleh rakyat. Preference ataupun apakah yang orang kata diminta oleh rakyat? Adakah ia berbentuk seperti Wadah Baru ataupun ia lebih berbentuk seperti splinter berkenaan ataupun kumpulan-kumpulan berkenaan menyertai parti lain? Apa sebenarnya kalau berdasarkan pemerhatian Profesor yang dimahukan oleh rakyat? Ada sebahagian yang mahukan mereka yang tersingkir ini barangkali terlibat dalam politik arus perdana yang lain tanpa mencari wadah baru kerana wadah baru memerlukan masa dan juga gerakan dari segi guna tenaga, jentera dan sebagainya. Jadi ada sebahagian pula merasakan bahawa kenapa tidak ditubuhkan yang baru jika sekiranya itu boleh menjadi pilihan kepada apa saja yang sudah wujud selepas ataupun sebelum ini. Jadi ada pandangan yang bercampur-campur sebenarnya. Ini sudah pun dibuat spekulasi dan juga ramalan dalam kalangan sebahagian daripada kami. Apakah yang boleh berlaku, apakah tindakan yang akan diambil berdasarkan kepada beberapa keputusan yang boleh kita andaikan telah berlaku malam ini. Jadi saya percaya sebahagiannya merasakan bahawa perlu Wadah Baru andai kata identiti nama yang bakal kita lahir itu merupakan nama yang besar, nama yang susuknya dilihat mempunyai penyokong yang besar. Sudah pastilah mereka mahu ianya keluar daripada kumpung blok-blok yang sudah wujud. Tapi sebahagiannya merasakan kenapa kita nak membesarkan lagi blok, kenapa tidak dilakukan penggabungan jika ada penerimaan. Tetapi kita juga harus melihat ini juga membawa kepada persoalan ideologi, fahaman politik dalam kalangan mereka yang mahu menggerakkan sesuatu yang baru, kerana ideologi itu mestilah sesuatu yang bertepatan dengan kehendak dan juga kemahuan majoriti. Jadi saya percaya apa saja keputusan yang bakal dibuat itu akan cuba meneliti arena ataupun konteks politik lain. Okey Prof, kita dah ada sedikit makluman ya. Yang boleh saya bacakan, ini merupakan kenyataan yang ditulis oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, dan kalau visual tadi inilah kenyataan yang diterima oleh rakan-rakan tugas kita. Kalau boleh saya bacakan di sini, di mana ahli UMNO yang dipecat daripada parti UMNO atas pelanggaran disiplin parti mengikut Perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu pilihan raya umum ke-15 ialah Tan Sri Noh Omar dan saudara Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Saya ulang, disahkan menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan bahawa Tan Sri Noh Omar dan Khairi Jamaluddin Abu Bakar dipecat daripada parti. Dan ini merupakan kenyataan yang diberikan kepada rakan media dan saya mendapat kopi ataupun salinannya di hadapan saya ketika ini. Dan saya kenyataan juga menulis ahli UMNO yang digantung hak-haknya dalam parti selama 6 tahun ialah Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Datuk Maulizan Bujang, Datuk Seri Muhammad Salim Sharif dan saudara Syaril Hamdan.
Saya ulang, ahli-ahli UMNO yang digantung haknya dalam parti selama 6 tahun ialah Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Datuk Maulizan Bujang, Datuk Seri Muhammad Salim Sharif dan saudara Syaril Hamdan. Selain itu, turut dipecat ialah 5 orang ahli UMNO bahagian Pasir Gudang, 9 orang ahli UMNO bahagian Putrajaya, 2 orang ahli UMNO bahagian Tanjung Karang dan 26 ahli UMNO dari negeri Pahang. Antara kesalahan mereka ialah menjadi calon bebas, calon parti selain Barisan Nasional dan terlibat membantu parti lawan ketika PRU ke-15. Ini merupakan 3 poin utama yang boleh memberi kejelasan kepada kita mengenai apa yang berlaku dalam UMNO dan keputusan-keputusan penting yang dibuat pada malam tadi. Kalau boleh saya bacakan kenyataan yang ditulis oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agong UMNO terus selepas mesyuarat MKT pada malam tadi, di mana ahli UMNO yang dipecat daripada parti atas pelanggaran disiplin parti mengikut Perlembagaan UMNO ialah Tan Sri Nur Omar dan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Dan disebut di sini pelanggaran disiplin parti mengikut Perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu pilihan raya umum ke-15 lalu. Selain itu ada juga nama-nama ahli-ahli UMNO yang digantung selama 6 tahun. Beliau merupakan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Datuk Maulizan Bujang, Datuk Seri Muhammad Salim Sharif dan saudara Syaril Hamdan. Selain itu turut dipecat 5 orang ahli UMNO bahagian Pasir Gudang, 9 orang ahli UMNO bahagian Putrajaya, 2 orang ahli UMNO bahagian Tanjung Karang dan 26 ahli UMNO dari negeri Pahang. Antara kesalahan mereka ialah menjadi calon bebas, calon parti selain Barisan Nasional dan terlibat membantu parti lawan ketika PRU 15. Kita kembali bersama dengan Profesor Siva Murugan Pandian. Profesor, 3 perkara berkenaan. Ahli yang dipecat, pertama ialah Tan Sri Nur Omar dan Khairi Jamaluddin. Ahli-ahli yang digantung antaranya ialah Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan juga Syaril Hamdan. Selain itu, ada juga ahli-ahli lain yang dipecat tapi tidak disebut namanya di sini kerana jumlah mereka agak ramai. Sekarang kita kembali kepada persoalan yang saya tanyakan tadi. Kalau tadi disebut sebagai andaian, ketika ini disebut sebagai bukan lagi andaian, tapi kita nak baca apakah yang akan dilakukan oleh saudara Khairi Jamaluddin dan juga Tan Sri Nur Omar. Ya, bagi saya dalam konteks Khairi Jamaluddin, beliau mempunyai beberapa pilihan. Satu, apakah beliau mahu merayu keputusan yang dibuat? Kedua, apakah beliau mahu menyertai parti lain yang berada dalam gabungan yang tidak seiring dengan UMNO? Ketiga, apakah beliau mahu menumbuhkan parti sendiri? Yang keempat, jika sekiranya beliau merasakan bahawa mahu mengambil cuti sabbatical dulu daripada konteks politik tanah air sehingga keadaan berada di dalam UMNO supaya beliau boleh kembali, dan ini pernah berlaku ketika Tun Dr. Mahathir dipecat pada tahun 1969. Beliau kembali ketika Tun Razak kembali merajui parti. Apakah itu antara perkara yang perlu kita teliti dalam tindakan yang bakal dibuat oleh Khairi Jamaluddin? Apatah lagi beliau pernah menjadi Ketua Pemuda UMNO, beliau pernah merebut jawatan Presiden pada tahun 2018. Saya percaya beliau mempunyai penyokongnya sendiri, dan apakah beliau mahu bergerak aktif lagi dalam politik menggunakan platform yang berbeza supaya terus kekal signifikan dan juga relevan. Itu penting bagi Khairi yang masih muda, dan saya rasakan bahawa sebagai seorang figura yang mempunyai penyokongnya, sudah pasti tindakan dan keputusan parti hari ini akan turut memberikan impak bukan saja kepada beliau tetapi juga kepada penyokong beliau yang selama ini bersama dengan beliau. Jadi itu antara pilihan yang kita lihat ada pada Khairi Jamaluddin. Tapi kebarangkalian, Profesor, kebarangkalian yang mana satu, Prof? Kebarangkalian saya rasakan kalau kita jadikan nota kaki kepada kenyataan yang beliau keluarkan pagi tadi bahawa beliau masih kekal setia pada UMNO, mungkin beliau tidak akan memintai mana-mana gabungan buat masa ini. Jadi saya nampak beliau mungkin akan bercuti seketika sebelum membuat sesuatu keputusan yang lebih rasional kemudian supaya tidak bersifat emosional.
Okey. Tetapi saya percaya akan ada desakan untuk beliau menubuhkan parti baru. Okey. Itu adalah antara bacaan Profesor Silvan Bungan Pandian. Kita nak ke Saudara Mujibu. Saudara Mujibu, ini sesuatu yang mengejutkan tentunya kerana keputusan ini merupakan satu keputusan yang bagi saya agak berat untuk dipikul oleh mana-mana individu yang menyatakan kesetiaannya kepada parti. Noh Omar ketika keluar, Tan Sri Noh Omar ketika keluar menyatakan beliau digantung, tapi pada jam ini kita dapat sahkan Tan Sri Noh Omar sebenarnya sudah pun dipecat. Adakah kita boleh menjangkakan satu civil war? Pertama. Kedua, soalan yang saya tanyakan ya kepada Prof Siva juga saya nak tanyakan kepada saudara mengenai what's next untuk KJ. Kerana tadi Tan Sri Noh Omar pun dah nyatakan mengenai what's next. Dia lebih kurang. KJ pula apa yang kita boleh bacakan? Ya, sudah tentu selain daripada apa yang kita bincangkan dalam konteks yang saya katakan tadi ya, writings on the wall itu sudah pun dijangka dan kita sudah menjangkakan bahawa pemecatan tokoh-tokoh besar dalam UMNO itu akan melibatkan Khairy Jamaluddin. Memandangkan bibit-bibit yang membawa kepada perpecahan itu sudah kita lihat ketika PRU 15 dan sepanjang beliau berkempen di Parlimen Sungai Buloh, dan juga pada siang hari tadi kita melihat bagaimana jemputan-jemputan daripada parti-parti lain kepada Khairy seolah-olah sudah menjangkakan bahawa beliau akan dipecat dan mereka itu bersedia untuk mengambil Khairy sekiranya beliau mahu untuk memilih mereka sebagai platform politik baru atas pertimbangan bahawa Khairy ini tetap menjadi satu figura yang masih dianggap bernilai dan boleh dijadikan aset kepada mana-mana parti sekiranya kekuatan KJ itu benar-benar mampu untuk digambling, memandangkan Khairy mampu untuk mencari pengaruhnya sendiri dan dalam masa yang sama juga perwatakannya itu lebih diterima oleh pengundi-pengundi yang bersifat umum berbanding dengan dalam UMNO itu sendiri. Saya barangkali juga menjangkakan bahawa memandangkan Negeri Sembilan masih lagi akan berhadapan dengan pilihan negeri yang akan datang, dan selepas Khairy sudah pun sah dipecat oleh partinya sendiri UMNO, maka apakah kebarangkalian Khairy ini boleh digambling untuk menjadi poster boy kepada parti-parti lain, terutamanya kalau Perikatan Nasional itu mengambil inisiatif untuk memikat beliau dan dijual sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Ini barangkali satu option yang baik, dan memandangkan pengaruh Khairy juga mungkin masih kuat bertapak di rantau, memandangkan sudah menjadi ahli parlimen rembau untuk beberapa penggal, maka rantau itu barangkali melihat ada vacuum kekosongan setelah timbalan presiden sudah pun naik ke peringkat parlimen, dan sudah tentu apakah mampu untuk Khairy merampas kerusi rantau itu berdasarkan kepada pengaruhnya yang ada di situ, dan juga mungkin kalau memilih parti yang berkali mengena dengan selera dan juga sentimen pada ketika ini, yang sudah tentulah saya rasa akan membawa banyak backlash seperti mana yang AK katakan tadi, civil war yang berlaku di dalam konteks UMNO di Negeri Sembilan itu barangkali boleh digambling, dan ini barangkali boleh memberi kelebihan kepada siapa juga yang boleh memikat KJ, ataupun mungkin ada wadah baru yang dibawa oleh KJ yang mengumpulkan mereka yang sudah tentu outcast dalam hal ini. Itu barangkali antara option-option yang menarik, walaupun mungkin Prof Siva seperti tadi mengatakan KJ akan mengambil sabbatical leave daripada politik, ya, memandangkan kalau kita juga melihat kepada kenyataannya petang tadi yang mengatakan masih lagi mahu setia bersama parti UMNO, dan kita sudah tentulah melihat faktor KJ itu sebagai
satu figura yang popular, masih lagi dianggap sebagai belia ataupun masih lagi dianggap sebagai ada masa depan yang panjang dalam politik dan karier politiknya yang masih lagi kita kata boleh bergerak dalam konteks tidak berparti ataupun mungkin dalam konteks beliau mengambil sabbatical leave itu masih lagi boleh digambling. Dan sudah tentu juga kita mahu melihat apakah reaksi balas tentang UMNO dalam konteks saudara Syahril Hamdan yang kita jangkakan akan bertanding untuk mengisi jawatan Ketua Pemuda UMNO, yang mana beliau pada ketika ini sebelumnya adalah naib Ketua Pemuda. Dan bagaimana juga nasib Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin yang ketika ini digantung selama 6 tahun tapi masih lagi bergelar ahli parlimen Sembrong yang mungkin juga apakah berlaku backlash sehingga membawa kepada jangkaan mungkin berlaku pengosongan kerusi dan seterusnya, berlaku pilihan raya kecil mengejut bagi Parlimen Sembrong. Ini barangkali antara kebarangkalian yang mungkin ya, walaupun pada ketika ini beliau digantung dan masih lagi menjadi ahli UMNO dan status ahli parlimen itu tidak hilang kerana beliau tidak melompat ataupun bertukar parti, tapi ini barangkali juga bacaan kebarangkalian yang mungkin berlaku bagi menguji kekuatan UMNO dan juga sudah tentulah memperkukuhkan pengaruh dan mencipta gelombang bagi meningkatkan tekanan kepada UMNO dan juga mencipta persepsi-persepsi yang barangkali membawa kepada merudumnya lagi lah persepsi UMNO di mata umum dan juga ahli, memandangkan pada ketika ini saya rasa tekanan-tekanan bukan saja daripada dalaman tapi juga tekanan daripada mereka yang memerhati pada UMNO ini akan membawa kepada perkara-perkara yang saya rasakan menjadi bibit-bibit kepada pemerhatian umum, yang sudah tentu pada ketika ini UMNO terpaksa yang seperti mana di awalnya melakukan damage control yang lebih besar kerana ketika ini sah tokoh-tokoh yang digantung dan dipecat itu ada pengaruh-pengaruh tertentu, dan sekiranya mereka membentuk pasukan ataupun menyertai parti lain juga barangkali boleh menjejaskan UMNO dalam tempoh terdekat ini, bukan saja dalam konteks pemilihan UMNO bagi jawatan-jawatan lain tetapi juga dalam konteks UMNO berhadapan dengan pilihan negeri di negeri-negeri strategik seperti mana Selangor dan juga Negeri Sembilan. Ya, dan apa yang Saudara Mujibu cakapkan tadi ibaratnya bahawa this is not the end for Khairy Jamaluddin and this is not the end for Saudara Syahril Hamdan. Ini bukan perakhiran untuk kedua-dua tokoh politik ini. Tentu sekali dengan sosok yang masih muda, mereka tentunya mempunyai cita-cita yang dan juga kudrat yang cukup kuat untuk terus berada dalam politik. Cuma untuk kembali masuk ke dalam politik, tentu sekali kalau nak memulakan wadah yang baru perlukan banyak kerja. Tapi kalau nak masuk ke bersama dengan parti yang lain, menyertai parti lain, ini bukan mungkin satu usaha yang ataupun tindakan yang lebih mudah. Tetapi apa sekalipun, seperti yang saudara katakan tadi, this is not the end. Ini bukan perakhiran. Saya nak juga menyentuh mengenai saudara Syahril Hamdan, seperti mana yang Mujibu katakan tadi. Saudara Mujibu ada menyentuh mengenai saudara Syahril Hamdan. Apakah kebarangkalian yang paling baik untuk saudara Syahril Hamdan? Kalau boleh kita nyatakan secara ringkas. Ya, apa juga yang dilakukan oleh saudara Syahril Hamdan selepas ini bergantung kepada sejauh mana beliau melihat dan memposisikan diri beliau dalam konteks politik Malaysia. Kerana kalau kita bercakap tentang Syahril Hamdan, dan sudah tentulah penggantungan beliau bersama dengan pemecatan mentornya saudara Khairy Jamaluddin itu berkali akan membawa mereka kepada haluan yang bersama. Ya, mungkin kita menjangkakan apa juga yang berlaku pada Khairy Jamaluddin itu akan diikuti oleh Syahril Hamdan. Tapi bagi saya dalam konteks ini mereka masih ada umur yang banyak ya, masih lagi bertenaga dan masih lagi mampu untuk datang dengan idea-idea dan kritis, dan satu ketika saya melihat mereka-mereka ini adalah aset di dalam UMNO, memandangkan
mereka ni barangkali antara orang yang berani untuk menongkar arus di dalam UMNO, dan selepas ketika PAU baru-baru ini juga lihat bagaimana ucapan-ucapan Syarif Hamdan itu yang saya lihat berpijak di bumi yang nyata untuk menyedarkan UMNO, di sebalik pada satu ketika itu UMNO masih lagi yang kita sifatkan UMNO tetap UMNO berlaku di dalam PAU itu. Saya tidak boleh menjangkakan apa juga yang diambil oleh Syarif Hamdan itu kerana ini terpulang pada Syarif Hamdan, tetapi sebagai pemerhati saya perhatikan Syarif Hamdan barangkali patut untuk mengambil apa juga tindakan yang sewajarnya bagi membolehkan beliau itu terus kritis, bukan saja kepada UMNO tapi juga kritis kepada politik semasa. Memandangkan pada satu ketika saya melihat Syarif Hamdan yang sepatutnya menjadi suara progresif di dalam UMNO itu selepas berada di bawah pengaruh dan juga bersama dengan kelompok tertentu itu sedikit ke belakang, ya, dan juga kita lihat bagaimana pengaruh beliau yang saya rasa dalam 2 pilihan raya itu gagal memberi pulangan yang lumayan bukan saja pada beliau tapi juga pada UMNO, itu disebabkan barangkali ketokohan beliau itu mungkin lebih diterima kepada pengundi-pengundi yang tidak berparti, tetapi cara perwatakan beliau itu mungkin tidak disenangi di dalam UMNO. Jadi saya rasa pengajaran ini adalah bagaimana saudara Syarif Hamdan ini sepatutnya membawa ataupun mencari sesuatu wadah yang sesuai dengan karakter dan perwatakan beliau dalam politik, dan ini barangkali boleh dikembangkan dalam konteks kesesuaian perwatakan beliau itu bersama dengan wadah baru Saudara Mujibu, sama ada pergi kepada parti lain ataupun juga membawa kepada wadah baru yang perlu dibuka. Saudara Mujibu, terima kasih banyak kerana bersama kami. Kita tak cukup masa, kita nak ke siaran langsung selepas ini. Terima kasih banyak Saudara Mujibu Abdul Muiz dari UiTM, dan juga kita ada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang dari USA yang bersama kita menerusi talian. Tapi sebelum kita berpisah, saya nak naikkan, ini merupakan tweet terbaru daripada saudara Khairi Jamaluddin, di mana beliau mengatakan bahawa malam ini saya dipecat oleh parti yang saya sayang, yang saya berikan kesediaan, unbowed, unbanned, unbroken. Cerita ini akan terus kami teruskan untuk esok dan hari-hari yang akan mendatang. Kita juga akan dapatkan saudara Khairi Jamaluddin mengenai apakah rancangannya selepas ini. Kita juga akan dapatkan Tan Sri Nur Omar, apakah rancangan beliau selepas ini, serta individu-individu yang digantung seperti Syarif Hamdan dan juga Datuk Seri Hisham. Apakah perancangan mereka? Adakah yang digantung ini akan membuat rayuan atau sebaliknya? Kita akan cuba dapatkan apakah tindakan seterusnya daripada mereka. Sekian saja untuk jam ini. Kita akan bersiaran secara langsung dalam Buletin Awal ini selepas ini. Jumpa lagi.